Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahadah wa rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Ayuhal mu'minun, ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan nikmat yang begitu banyak Allah limpah ruahkan kepada kita, sehingga sebenarnya pada hakikatnya kita tidak terbalas. Kita tak mampu membalasnya satu persatu. Kerana nikmat yang Allah kurniakan itu begitu banyak. Kalau nak dihitungkan satu persatu memang tak terhitung, sehinggalah sedar akan ini yang mana benar-benar mahu mencari keredaan Allah SWT, lalu dia menggantikannya itu dengan menyatakan sebuah ketaatan. Menggantikannya bermaksud menunjukkan betapa kita ni nak berterima kasih. Kita nak menyatakan bahawa ya Allah banyaknya nikmat ni, ya Allah tak terbalas kita dibuatnya. Kita ni kalau orang dah, orang kata apa? Orang berbudi, kita berbahasa. Begitulah peribahasanya. Dah Allah SWT dibagi nikmat ni, ya Allah. Nikmat masa ni nikmat yang tak boleh nak ditukar ganti sebab dia adalah nyawa. Takat bagi harta boleh lagi, ni bagi nyawa ni siapa nak bagi? Allah bagi kita nyawa, kita rasa tak terbalas dah dengan bagi nyawa ni. Jadi caranya adalah kita isi nyawa itu. Isi nyawa itu dengan ketaatan. Dengan ketaatan, isi nyawa dengan ketaatan. Sebab apa? Sebab tak terbalas dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau niat nak membalas pun tak boleh balas. Bayangkan. Sebab bagi nyawa. Jadi alhamdulillah dengan kita mengisi pada malam-malam yang kita lakukan ini, pengakhiran malam kita ni, ini siri yang akhir lah ni. Kalau kuliah ni, kuliahnya akhir. Sebab nak menutup tirai, biasa pukul 12, 1 tidur dah kan. Ada kadang-kadang awal pula kalau tak ada kuliah tu, pukul 10 tidur dah, pukul 11. Tapi tak juga. Kadang-kadang kalau tak ada apa pun tidur lambat juga tak. Jadi alang-alang tu isilah masa kita ni, malam-malam kita ni dengan majlis ilmu. Dengan rutin yang kita dah nyatakan dalam jadual kita tu, sepatutnya kita dah tulis rutin. Sebab apa kena ada rutin ni? Sebab kita ni boleh bagi pada dunia tu rutin. Tapi pada akhirat, sepatutnya pada akhirat kita letakkan rutin juga. Sebagai contoh solat. Dah ada rutin dah. Awal waktu pula tu. Jadi samalah dengan majlis ilmu. Menjadi rutin. Untuk pukul 10, 11 atau 11.30 itu rutin menuntut ilmu. Dia ni khidmat, taat memang penat. Ada yang tanya ustaz, macam mana ustaz? Ya Allah, mula pukul 10 kadang habis 11.30. Pukul 12, pukul 1 buat tidur ustaz. Macam mana tu ustaz? Kadang nak bangun lagi, yang niat pula nak bangun qiyam. Dia begini, amalan ni kita susun pada yang wajib dulu. Menuntut ilmu ni wajib. Selesaikan yang wajib. Kemudian berazam untuk melakukan amalan yang seterusnya. Terutamanya azam untuk subuh.
Dan kalau katalah beribadat ni perlukan tenaga yang banyak, contoh yang sihat. Wallahi orang muda semua sihat-sihat. Kalau ikutkan lah. Tapi nampak gaya kalau cek balik soft tu, kalau tengok masjid lah, banyaknya yang tak berapa daya duduk depan tu. Yang tak berapa nak ada daya duduk soft depan kan. Yang muda-muda tak mana-mana pergi dah. Kalau katalah beribadat tu perlukan tenaga, saya perlu rehat yang cukup ustaz, nak kena bangun subuh, kena bangun ini. Saya nyatakan bahawa dia bukan soal nak kena sihat atau nak kena bertenaga. Soalnya adalah dia sedar tak dia tu siapa. Kalau kita ni hamba macam kita lah, orang yang bekerja, sedar kita ni bekerja, tak nak kena datang kerja juga. Tidur lambat ke, tidur awal ke, kalau datang panskat juga. Dan malah kita tahu pula hasilan kerja tu dapat apa, dapat gaji. Lagilah kita sungguh nak datang kerja. Dah apa yang kita buat penat-penat ni dapat apa tuan-tuan? Kalau orang tanya dapat apa kamu penat-penat siap malam ni? Dapat ridha Allah lah. Ridha Allah mengerti segala-galanya tuan-tuan. Kita nakkan ridha Allah dengan kita menunjukkan satu ketaatan yang tidak berbelah bagi. Dan kita insya-Allah kita nak melihat bahawa ada satu rutin yang kita dah setkan. Kata almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus kata, luangkan masa. Jangan tunggu terluang. Jadi luangkan masa malam je. Pukul 10 dah set dah. Jadi kita kena luangkan masa kita untuk Allah SWT. Dan kita kena bersusah-susah untuk Allah SWT. Dan alhamdulillah sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Pada yang dah bersiaran, alhamdulillah, yang baru ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Baik, seperti biasa, kita lazimi ni malam ke berapa kita niat nak untuk ruqyah diri, peninding dan negara, keluarga dan negara ni. Malam ke berapa entah, saya pun tak kira. Mudah-mudahan kita istiqomah lah. Istiqomah sebab dia bukan boleh hari dua. Ingat, kita kalau nak tengok seorang atlet itu, dia menjadi seorang yang hebat. Bukan dengan semalaman tuan-tuan. Training dia berkali-kali berhari-hari. Dan sekiranya anda nyatakan pada diri, ustaz macam mana saya nak yakin, saya nak kuat ustaz. Macam mana ustaz? Datang hari-hari kelas, saya nak tengok. Allah dah bagi peluang dah. Dia training hari-hari ni. Melainkan tak nak datang. Tu sajalah. Training. Tinggal lagi itulah. Macam pelatih silat ke, pelatih squash ke, pelatih squad negara ke, dia punya coach ada je. Orang pula tak tahan dengan training dia. Nak menjadi hebat ni insya-Allah boleh. Tapi larat tak larat adalah untuk di training. Itu sajalah. Jadi jangan bagi alasan lah. Saya lemah, hati saya bolak-balik, saya gitu gini dalam kehidupan. Suruh baca surah hadid pun malas. Tu ayat dia. Dah nama pun surah hadid tu peninding. Kita dah niatkan. Dah tahu dah dia tu banyak fadilat dia. Sekarang ni kita kena yakin lah dengan ganjaran Allah. Dengan apa yang sebalik hikmah disembunyi itu. Ni nak challenge diri ni, nak training ni. Bukan kata dapat apa-apa, orang kata apa dapat dunia. Tidak, memang Allah jadikan bacaan contoh surah Al-Hadid ni, ini pairing dia. Apa dia? Dia akan menjadi hilang keraguan. Itu dia. Nampak? Dia hilang keraguan. Bila kehilangan keraguan, maka tiadalah gangguan. Kenapa ada gangguan? Kerana ada keraguan. Hilang keraguan, tiada gangguan. Tidak cukup dengan itu. Istiqomah dalam pengajian. Istiqomah dalam pengajian. InsyaAllah. Istiqomah dalam pengajian. Baik. InsyaAllah. Jadi senang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala. Baik. Alhamdulillah. Dah. Okey, baik. Dah bersiaran dah tu. Tengok sahabat kita semua dah bersiaran. Mari kita mulakan dengan kita akan istighfar 3 kali, selawat Ibrahimiyah sekali dan kita Al-Fatihah dan kita mulakan bacaan insya-Allah. Dan pertama niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, niat sungguh-sungguh kerana Allah dan kita mohon. Dah niat, kita mohon dengan ikhtiar membaca surah Al-Hadid ni meleraikan seluruh kekusutan terutama dan soal gangguan. 1. Nak jadi ruqyah pada diri, peninding diri, keluarga, insya-Allah negara. 2. Ketiga, penguat. Dah jadi peninding, nak menguat pula. Menguatkan
kepercayaan, menguatkan rohani, dan insya-Allah menguatkan jasmani. Jasmani pun akan terkesan. Sebab ada orang dia tulis nak kuatkan jasad dengan workout. Workout ni ia satu bab. Tapi kena ingat, kalau dalam pun out, workout pun out terus. Ada lagi pula yang ada fighter ni apa? Cancer fighter, apa? Macam-macam fighter lah. Jangan ingat fighter tu kat luar je. Fight tu benda kat dalam. Dah betulkan dalaman ni, sistem dalaman ni, insya-Allah yang luar tu akan jadi dipermudahkan. Kalau anda semata-mata nak mengharapkan dengan fighter luar, tapi dalaman anda tidak kuatkan, maka yang luar tu akan jadi bebanan untuk anda. Itu kadang-kadang orang yang bertarung macam-macam tu. Baik, insya-Allah. Jadi dengan kita harap melalui bacaan ikhtiar surah Al-Hadid ini, dia akan memberikan kekuatan kepada keyakinan dan kekuatan insya-Allah pada badan kita, jasmani. Insya-Allah. Macam mana nak kuat, itu serah pada Allah. Bukan kuat tu makin tiba-tiba boleh angkat apa magic ke ni, tak ada magic. Ini semua berharap pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah sidang jemaah yang memulakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita mulakan dengan istighfar dan selawat Ibrahimiyah, Al-Fatihah, dan kita akan teruskan dengan bacaan surah Al-Hadid insya-Allah. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور.
يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون
اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث عجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد
وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Syukur pada Allah. Sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Selesai sudah bacaan surah Al-Hadid sebentar tadi. InsyaAllah tuan-tuan, kita kena yakin dengan Al-Quran. Al-Quran ni iman, rukun iman. Al-Quran ini tuan-tuan, sifatnya itu syifa ufis sudur. Al-Quran itu furqan, pembeza. Al-Quran itu huda, petunjuk. Jadi kalau kita beramal dengan Al-Quran, dengan kefahaman, dengan iman tuan-tuan. Dengan bimbingan, bukan sekadar baca, jangan sebut-sebut baca. Malah kalau tak boleh baca dengan lancar pun, tidak mengapa bagi yang masih ada masalah bacaan, tak ada masalah. Buka, dengar, cuba ikut pelan-pelan. Tapi kesan dia sedang jemaah yang memerlukan Allah Ta'ala. Masya Allah. Nak cerita sikit. Ayahanda saya ni, 36 tahun tuan, mengajar Quran. Soal Quran ni tuan-tuan, tak perlu lagi nak didakwa-dakwi lagi kehebatan. Dia mukjizat tuan-tuan. Mukjizat. Antara mukjizat yang ditinggalkan dan boleh dipegang. Itulah Quran. Biasa mukjizat ni habis. Wafat Nabi, habislah mukjizat tu. Habis. Tapi kita beruntung kerana Al-Quran mukjizat bagi Nabi SAW dan kita diberi peluang untuk memegangnya. Tapi kena faham kaedah pelaksanaan dia. Al-Quran itu khuluqul Quran. Akhlak Al-Quran bagi Nabi SAW itu khuluqul Quran. Jadi bila 36 tahun tuan-tuan, Masya Allah, berdamping dengan Al-Quran. Nabi SAW kata, siapa yang belajar dan mengajar dan yang suka mendengar bacaan dan mengamalkan tuan-tuan, Masya Allah. Jadi kita hari ini duk mengeluh kadang-kadang mencari jalan, mencari. Tapi kita tak sedar solusinya ada. Tinggal lagi kita tak ada kaedah pelaksanaan, tak ada siapa nak membimbing, tak ada siapa kadang-kadang tu boleh nak baca sendiri, boleh, tak ada masalah. Teruskan Puan Taibiah Senawi. Ada angin rasa nak muntah, itu semua infek. Dan saya seru kepada semua. Dan ajaklah sahabat-sahabatnya lain. Ini bukan apa. Saya sekarang ni, kebelakangan ini, saya mengenung bahawa bila kita nak tawarkan bantuan, kita tak mampu nak membantu seramai boleh. Tapi bantulah diri sendiri untuk bantu duduk pada majlis yang boleh membantu diri anda.
Kalau kita nak bantu seorang-seorang tu memang tak dapat, tak cukup masa. Jadi mana-mananya ada masalah ke, tak ada ke, apa sajalah, maka ajak, mari duduk. Ada semalam tanya, Ustaz macam mana nak ajak Ustaz, diorang nak baca ni. Saya yakin semua orang ada hajat dia. Dan semua orang nak menyelesaikan apa yang dia sedang dibelenggu. Antaranya keraguan. Tuan-tuan, keraguan ni benda yang akan mengundang gangguan. Hidup banyak keraguan, banyaklah gangguan. Ragu dengan janji Allah, hantulah yang datang. Sebab itulah macam-macam benda datang. Kenapa ya Ustaz ya? Kenapa ya? Kenapa apa? Ragu tu. Nak hilangkan ragu bukan sehari dua. Kita dah melekat dengan sifat keraguan itu, tiba-tiba datang kelas macam cik semua. Kejap ada, kejap tak ada. Lepas tu, macam mana nak yakin? Terang-terang kelas pengajian mendidik keyakinan. Tentang cerita tentang keimanan. Nampak? Bercerita tentang kehidupan. Ada kadang-kadang PM saya cerita, Ustaz saya begini. Saya cakap senang. Ikut je kelas saya. Kita tak boleh nak bagi spesifik jawapan. Ikut. Kadang-kadang saya jawablah juga. Tapi saya jawab dan pastikan ikut. Allahu Akbar. Puan Ziman besar. Dah selesai. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi, siapa lagi nak bantu? Dengan kita lah. Memikirkan dengan mencari Allah ni bantuan. Kelas ni Allah berikan. Peluang. Hari-hari. Macam klinik tak tutup lah. Tinggal kita je. Tinggal kita je lagi. Rajin tak rajin. Kuat tak kuat dari segi semangat. Yakin sebenarnya bergantung kepada keyakinan tadi. Kepercayaan apa natijah dapat. Dan berbalik pada tadi memang bab mujizat ni tak buat bab main. Tak payah buat main. Tak payah nak kita. Bila lagi kita nak istiqamah dengan perkara ni? Kita mencari jalan nak istiqamah. Nak istiqamah. Inilah masanya kalau ada kelasnya istiqamah. Itu cara dia. Tak ada cara lain. Tak ada cara lain. Baik. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Dan bila kita berurusan dengan Allah ni, wallahi, penyelesaian bagi segala permasalahan. Penyelesaian bagi segala masalah. Dengan cara apa lagi? Kembali kepada Allah. Jadi, bila kita berurusan, letakkan diri kita pada jalan yang menuju kepada keredaan Allah, wallahi, innallaha la yukhliful mi'ad. Apa pun permasalahan anda. Malah kita sekarang ni, kalau kita, contoh, kita sekarang nampak masalah dunia. Tuan-tuan, dunia ni, Masya Allah. Allah kata apa? Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Inna ja'alna ma'alal ard. Allah jadikan apa saja kata dunia ni memang untuk kita. Jadi masalah kita bukan sekadar masalah dunia. Masalah kita sekarang nak melepaskan diri kita di syurga sana ni, nak masuk syurga ni, nak balik. Jadi apa saja masalahnya. Ummu Yun, teruskan je, tengok nanti insya-Allah. Tengok saja nanti. Bila kebaikan tu, dia bila kata buang keraguan, buang segala perangai buruk tu. Apa saja keburukan tu bermula dengan keraguan. Start baca guna Al-Quran, saya dah kata dah. Sebab tu saya tak buat secara skrin ni. Pegang Al-Quran, masa tafsir ke, mashaf ke, bila lagi kita nak pegang Al-Quran itu? Takkan kena handphone je, FB pun tengok. Handphone, Al-Quran pun tengok handphone. Beza-beza kan lah. Kan? Bukan tak boleh. Tapi kalau ada kat rumah, lain nak dalam kereta ke, dekat tempat-tempat yang mana menghalang kita, terhalang untuk ada Al-Quran tu lain cerita. Ini kita ada kat rumah. Maka carilah Al-Quran itu. Di atas meja tu letak Al-Quran, letak buku nota, handphone satu. Okay, set. Dah ready dah. Nampak? Dan kita kena buat persiapan. Kita kena buat persiapan. Persiapan untuk menuntut ilmu. Bukan kata sekadar, dia tergantung kepada tahap serius seseorang itu. Kalau anda serius, maka dia akan dapat natijahnya lebih besar. Dan ingat, kelas-kelas yang menuju kepada perbincangan
agama ni, menuju pada hakikat, menuju pada pembersihan hati ni. Ingat, cabaran dia, dugaan dia bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa. Sebab apa? Sekali anda duduk dalam kebenaran, nampak kebenaran, maka terungkailah segala kebatilan. Sebab tu dalam saya tulis satu status saya tadi, kan? Biar benar dalam melihat. Kerana belum tentu apa yang dilihat itu benar. Jangan main tuan-tuan. Biar benar dalam melihat. Belum tentu apa yang kita lihat itu perkara yang benar. Jadi nak dapat yang benar itu, perlukan kepada usaha yang menuju kepada pembersihan, perjuangan mujahadah. Sebab sekali nampak yang benar, Allahu Akbar, Allah selamatkan kita pada penipuan, kebatilan. Masya Allah. Sebab tu pertama sekali yang kita kena, Al-Quran tafsir tak perlu. Tak perlu ada wuduk. Boleh saja baca tanpa wuduk. Yang perlu berwuduk tu mushaf Al-Quran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Bila kata, sebab tu Nabi kata, alaikum bisidik. Perjuangan untuk berada dalam kebenaran itu perjuangan utama. Benar dalam beramal. Kita nak beramal, tapi kita tidak benar dalam beramal. Kita nak dunia, nak akhirat. Kita nak dunia, tapi kita tak benar dalam mengambil dunia. Kita nak akhirat, tapi tidak benar dalam mengambil akhirat. Akhirnya dunia dan akhirat sia-sia. Amalan yang banyak akhirnya menjadi penat. Ini akhirnya musuh menang. Kerana apa? Jalan pertama, kebenaran ditutup. Akhirnya kita ikut juga dunia, nak ambil dunia dengan jalan kebatilan. Lalu sekali kita diperalatkan dunia. Sebab kita kena melalui dunia juga. Tapi silapnya kita tidak melalui jalan kebenaran. Bila tidak melalui jalan kebenaran, bertemu dengan dunia, memang kena tipu lah tuan-tuan. Kemudian, kena lalui akhirat juga sebab kita orang Islam. Oh, ada akhirat, percaya pada akhirat. Tapi jalan pun tak benar. Jalan kebatilan juga. Maka ambil akhirat, akhirnya kena tipu juga. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi, sebab itu, bila kata benar, itu adalah perjuangan tuan-tuan. Perjuangan. Jika benar, maka kita akan istiqomah. Jika benar. Sebab itu benar ni juga dikaitkan dengan Allah. Amantu billah. Bila sebut benar ni kaitan dengan iman. Pegang boleh. Baca tidak. Yang mana ada hid kan. Pegang mushaf, pegang tafsir. Mushaf tidak boleh. Baca tak boleh. Baca makna je. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Jadi nak melalui jalan kebenaran itu bertembung dengan tentera-tentera kebatilan yang diketuai oleh iblis. Sebab itu kata Nabi SAW dalam mafhum hadis, surga dikelilingi dengan kesusahan. Akhirat, neraka dikelilingi dengan keseronokan. Apa ustaz ambil akhirat pun kena tipu? Orang beramal akhirnya bukan kerana Allah. Dia kena tipu lah tu. Dia panggil talbis iblis. Talbis iblis dengan amalan. Kan ada 3 golongan yang mula-mula dihisap dalam Riyadhus Salihin, iaitu para syuhada, bukan para syuhada, sedekahun jariyah, sedekah orang yang sedekah, dan tilawatul Quran. Dah ambillah jalan akhirat dah. Dah betul lah tu. Kena tipu juga. Allahu Akbar. Sebab tu kata kiri, kanan, depan, belakang tu. Iblis dia berazam untuk menipu anak cucu cicit Nabi Adam AS ini. Depan, belakang, kiri, kanan. Apa dia? Tipu. Dia akan buat penipuan demi penipuan. Tapi kerana kita lah. Bukan kerana hebatnya iblis, hebatnya syaitan tu, kerana Allah kata perancangan syaitan, iblis itu lemah. Tapi kerana kejahilan yang ada pada diri kita. Kita tidak benar dalam melihat. Kita tidak belajar melihat dengan benar. Sebagai contoh, perbincangan kita, perbincangan pengajian hikmah ni. Bagi semua yang menonton pada malam ni, insya-Allah.
Tiada yang baru mengikuti pengajian ini. Intipati ataupun orang kata apa? Allahumma salli ala sayyidina. Okey. Intipati kepada perbahasan kita ini, intipati ataupun pengisian, isi utama. Yang mana baru mengikuti pengajian, boleh tengok. Yang mana dah ikut, ulangan. Bukan saja ulangan, memantapkan. Isi utama disebut tentang pengajian ini, bukan hanya sekadar tahu, tapi pengajian ini adalah pembersihan. Itu isi utama, pembersihan. Ini dia. Kita panggil tazkiyah. Takhalli, pembersihan. Itu isi dia, nak bersihkan. Nak membersihkan itu daripada, sebab lawan bersih ni cerita tentang apa ni? Ikhlas. Inilah perbahasan kita. Bagaimana nak membina ikhlas? Dan ceritanya bukan ikhlas itu 1, 2, 3, 4. Ikhlas itu mesti merujuk kepada akhlak. Jadi sidang jemaah yang menggunakan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Tuan-tuan, cuba tengok dalam bahasa tulisan Jawi ini. Ini ikhlas. Ini akhlak. Kalau tulis dalam Rumi, tak nampak dia punya kesinambungan dia. Cuba tengok dalam ejaan Jawi, tuan-tuan. Ikhlas, ejaan itu. Akhlak, ejaan alif, kha, lam, alif, qaf. Ikhlas, alif, kha, lam, alif, sad. Maka bagaimana nak ikhlas kalau tidak berakhlak? Ni kata kunci kita ni. Bagaimana nak ikhlas kalau kita tidak berakhlak? Kalau tidak berakhlak, maka dia tidak akan ikhlas. Bila tidak ikhlas, amalan tak diterima. Amalan yang terima itu hanya yang ikhlas. Sudah pasti mengikut Nabi, ittiba. Nampak? Maka akhlak ini perlukan takdib, dipanggil, itu panggil pembimbing, bimbingan. Itu yang perlukan guru-guru, kata guru-guru ni. Bukanlah Allahumma salli ala Muhammad. Kita bukanlah kata sebut tentang guru ni. Kalau sekadar anda nak tahu, buku pun boleh, tuan. Buku pun boleh, sekadar nak tahu ni. Ambil buku, baca buku. Dia baca buku. Tak ada masalah. Boleh, diterima juga. Diterima. Tinggal lagi, apa yang tak faham, cari lagi perbahasan demi perbahasan. Jadilah hulak buku, tak ada masalah. Baca ni, cari perbahasan ni, baca pun baca. Tapi kalau melibatkan akhlak, ini kolbu, tuan. Kolbu, akhlak ni, kolbu. Bila kolbu, di sini datangnya guru. Guru yang mempunyai kolbu. Yang mana nak membimbing hati itu. Bagaimana nak menghasilkan contoh? Nak belajar tentang sifat kasih sayang. Bagaimana nak belajar dengan sifat kasih sayang ini? Itulah guru kita bagi Nabi SAW. Nabi menunjukkan. Itu dari kolbu.
Perlukah ada guru yang mempunyai kasih sayang yang telah teruji kasih sayangnya. Bukan kasih sayang makhluk, kasih sayang Allah. Bagaimana nak mengajak orang berkasih sayang kepada Allah sedangkan dirinya itu tiada kasih sayang? Nampak tidak? Belajar yang memerlukan kolbu, bimbingan, akhlak ni. Perlu guru. Sebab akhlak ni kolbu. Kolbu. Jadi nak mengajar daripada kolbu ni, daripada hati ke hati ni. Sebab tu bila sebut tentang pengajian hati ke hati. Lepas tu kadang-kadang, kerana Ustaz saya beramal Ustaz tapi tak selesai kerana tidak dengan hati. Hati tidak dibentuk, tidak dibimbing. Bagaimana caranya? Kalau dalam hati masih ada sifat cemburu, iri, dengki, siapa ni? Siapa ni yang nak kena tarbiyah ni, dipanggil tarbiyah ni? Siapa yang nak kena tolong marahkan ni? Tuan-tuan sidang jemaahnya muliakan Allah SWT. Bimbingan juga nama tarbiyah. Begitu. Jadi kalau tahu ni semua orang boleh tahu. Tapi bila kolbu itu terbimbing dengan yang benar, jadi yang benar duduk kat mana? Benar ni duduk kat kolbu. Benar kat kolbu, tuan. Jadi soalan, ada tak jawapan? Kenapa kena kelah hari-hari? Kena melibatkan hati. Hati ni pula berbolak-balik. Hati ni berbolak-balik. Berbolak-balik, berbolak-balik, berbolak-balik. Kalau tak ada istiqomah, kenapa solat kena tetap 5 waktu sehari semalam, hari-hari? Sebab seluruh amalan ni tuan-tuan, bentuk apa pun amalan, saya ambil contoh, ambil bentuk petak ni. Ni Kaabah tuan-tuan. 4 penjuru. Ni menjaga kolbu ni tuan-tuan. Ini amalan ni, rotate ini tak berhenti ni. Rotation ni tak boleh berhenti. Kena ada amalan yang tu dia panggil istiqomah ni. Nak menjaga kolbu. Sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Sebab tu kalau orang kata kenapa kena setiap malam, kenapa? Dengan izin Allah juga Ustaz. Allah nak izinkan Puan Nur Ashikin Karim, dengan izin Allah ni, bila sebut dengan izin Allah, sebut perkataan billah ni, anda tahu apa maksud dia? Mana syariat dia? Mana syariat dia? Kalau kata nak dengan izin Allah, syariat yang mana? Itu maksudnya. Mana siapa yang membimbing kamu? Kalau nak dengan Allah, mesti kena ada yang membimbing. Itu kena syariat tu. Sebab tu kalau kata bimbing diri sendiri, seorang-seorang lah. Bila seorang-seorang bukan bimbing, bimbang ni banyak. Seorang-seorang bimbang. Bukan bimbing, bimbang. Bila sebut dengan izin Allah, Ustaz, dengan izin Allah saya berubah. Allah izinkan tu, di mana syariatnya kamu diberi izin berubah ni? Contoh, dengan izin Allah, contoh. Anda masih bermaksiat. Masih tak tutup aurat. Masih buat benda-benda yang Allah tak suka. Adakah Allah izinkan nanti? Mestilah tidak. Sebab apa tidak? Bertentangan dengan apa kehendak Allah. Tiba-tiba contoh anda nak faham. Tiba-tiba tak apalah duduk sorang-sorang Ustaz, dengan izin Allah saya fahamlah malam ni kot Ustaz, tak apalah. Saya log out, tidur. Dengan izin Allah besok saya faham. Mana syariatnya? Sebab tu jangan terpisah. Hati-hati yang sebut izin Allah ni. Jangan salah guna. Sebab apa? Nanti jadi orang yang Jabariyah. Allah belaka-belaka. Ya kita buat apa? Kita buat apa-apa. Hati-hati. Sebut bila dengan Allah. Syariatnya mana? Allah akan tanya. Mana ni? Mana kuliah mana?
Sebab tu kata jadi penuntut tu, mana? Allah minta. Kalau tidak, taklah dicerita sebagai amalan. Allah tak tanyalah kalau misal kata boleh berubah tanpa amal yang tak payah amal lah. Kejap lagi berubah. Mesti ada syariatnya. Itu dipanggil jalan syariat. Syariat menguji hakikat. Syariat menguji hakikat. Syariat menuntut ilmu ni, syariat yang menuntut ilmu ni. Menguji hakikat kita nak apa ni. Kalau betul nak Allah dengan Allah, maka kita pun istiqamah menuntut ilmu. Dah jelas dah. Dah diperjelaskan kenapa aku mengaji ni. Oh, pengajian ni pembersihan hati untuk ikhlas. Jadi, tuan-tuan, maka ianya wajib. Nak ikhlas kena akhlak. Dia bukan ikhlas ni kata-kata manis. Bukannya ikhlas ni dengan kata-kata saja. Ikhlas ni akhlak. Mana lesen? Ya betul. Syariat mesti. Syariat hakikat. Malah kalau syariat marifat, itu sebenarnya marifat yang faham tentang syariat. Bukan marifat yang meninggalkan syariat. Hati-hati. Nak ikhlas kena akhlak. Kalau tanya nak ikhlas kena akhlak. Ikhlas dan akhlak. Tengok ejaan dia tu. Ni pun akhlak. Nampak? Sebab itu, sepatutnya syariat itu sepatutnya menguji hakikat. Maka sekiranya dia bersyariat tapi tidak benar hakikatnya, itu datangnya perbahasan tentang golongan munafik. Atau perbahasannya tentang golongan munafik. Hati-hati. Sebab itu kita dah bersyariat. Tapi kita bimbang-bimbang syariat kita itu tidak ikhlas. Jadi sebab itu kita nak belajar tentang bagaimana nak mengikhlaskan syariat. Nak mengikhlaskan syariat. Tu kaedah dia. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia mesti ada syariat dia. Sebagai contoh, syariat berbincang juga, syariat ni perbincangan dosa pahala. Ini syariat lah ni. Apa dia? Dia panggil SOP. Syariat ni SOP. Atau sunnatullah. Sunnatullah. Kehendak Allah, aturan Allah itu ada dosa pahala. Kalau kita tak nak bicara soal dosa pahala, maka kita akan terkeluar daripada pertolongan Allah. Tak mau Ustaz, dosa pahala saya cerita pasal Allah je. Macam mana nak cerita pasal Allah? Kamu mesti bercerita soal dosa pahala. Kerana ini syariat ni di jalan dia. Ini jalan dia. Jalan dia. Jelas? Nah, kena pasti ciri-ciri dia. Contoh, kita dah bincang sebelum ini, ciri pahala. Nak rujuk macam mana ciri pahala ni? Rujuk kepada Allah. Allah kata dalam surah Al-Baqarah. Ayat 62. Al-Baqarah. Ayat 25. Ini antara dalil yang kita ambil. Apa cirinya ini? Kalau Al-Baqarah ni, ciri pahalanya tiada ketakutan. Tiada ketakutan. Fala khawfun. Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril lazina amanu. Gembira. Kalau kita perhatikan perkataan tiada ketakutan, gembira ni merujuk kepada perasaan sebenarnya. Ni gembira dan ketakutan. Dia merujuk kepada perasaan. Ketakutan, takut. Apa yang takut ni? Kita berada di mana ni? Contoh, kita nak berurusan dengan pahala di dunia. Baik. Bila pahala di dunia, ni mirrorkan saja tuan-tuan. Lawan kepada dosa, maka lawan kepada ketakutan, tiada ketakutan ni ketakutan.
Gembira, sedih. Berbalik tentang apa ni? Perasaan. Cerita tentang perasaan kan? Okey. Jadi apa yang ditakutkan, apa yang disedihkan? Dunia. Sebab sekarang ni kita nak selesaikan hal dunia kita. Baik, sekarang ni kalau kita bicara soal kita nak Allah, nak Allah, nak Allah ni, mesti di dunia ni perbincangan dosa pahala. Okey, sekarang ni isu dia, persoalan dia begini tuan-tuan. Di dunia ni Allah bagi inna ja'alna ma'alal ard. Inna ja'alna ma'alal ard, surah Al-Kahfi tu. Bagaimana Allah menjadikan dunia ni, Allahumma salli ala Muhammad. Untuk apa? Untuk kita tengok. Tengok diri kita ni macam mana kedudukan kita ni. Kami telah menjadikan apa? Cerita di dunia ni, kalau betul kita nak bawa kepada perbahasan tentang Allah, maka melalui syariat dosa pahala. Inna ja'alna ma'alal ard. Surah Al-Kahfi ayat 7. Baik. Ada yang tanya tadi, ikhlas dulu ke baru akhlak? Tak. Ceritanya ikhlas. Nak ikhlas kena berakhlak. Barulah Allah berikan keikhlasan. Barulah Allah berikan keikhlasan. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tak apa. Kalau misal kata audio hilang tu masa bateri habis, standard lah tu. Jadi sementara hilang tu diamlah dulu. Lepas tu eloklah balik suara nanti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitulah keadaan dunia kita ni, tengah-tengah seronok mati. Macam itulah. Nyawa ada. Allah cabut, Allah padamkan macam bateri. Saya tengah cakap, pum, mati. Tak ada pun bagi bateri ke apa, signal ke apa. Kita pun tengah asyik bercakap. Pum, mati. Macam itulah kita. Tengah-tengah asyik hidup, tengah-tengah menung, tengah-tengah risau-risau, pum, mati. Tu ayat dia. Ambil pengajaran daripada setiap kelakuan yang ada di dalam kelas ini. Semuanya ada sebab-sebab dia. Kita situ pun boleh belajar. Tengok. Allahu Akbar. Suara ada, bateri dia tak ada. Macam itulah kita. Rezeki ada, duit dia tak ada. Hakikatnya ada. Suara ada. Bateri tak ada. Nak bila tak ada tu kita tak tahu. Bila tak ada kita sampai terdiam. Kita bising pun tak boleh buat apa. Macam itulah. Tak ada. Selagi tak, orang kata apa, punca tak selesai, menjeritlah kata. Tak ada suara. Menjeritlah kat situ. Tak dilayan pun. Sebab puncanya dari sini. Begitulah bila kita ada masalah. Menjeritlah tolong. Oh ada masalah ni, macam mana nak selesai? Selagi mana punca tak selesai. Selagi mana Allah Subhanahu Wa Taala tak selesaikan, maka tak selesailah masalah kita. Menjerit-jeritlah. Kenapa jadi macam ni? Saya ni, itu ini. Tak jadi apa-apa, tuan-tuan. Ambil pengajaran dia. Ni, masalah tak? Kan? Masalah. Tak ada contoh, tak ada suara. Tak ada suara, Ustaz. Padahal penyelesaiannya di sini. Begitulah dia. Kita kadang-kadang, duit kita tak ada. Kita bising. Dah lah tak ada duit, bising tak ada rezeki pula tu. Dah lah kita diuji dengan susah, marah-marah pula tu. Padahal penyelesaian bukan kat kita. Memang duit tak ada, rezeki ada. Allah belum sampaikan lagi kat kita.
Sebab apa? Ada mungkin silap-silap kita tu, technical error kita, fatal error kita. Nampak? Tu kena faham. Sebab tu kadang-kadang kalau kita bising pun tak selesai masalah. Masalahnya bukan diselesaikan oleh dengan bising. Masalah diselesaikan oleh siap dari mana datang masalah. Tu cara dia. Tu. Sebab tu lebih baik jangan bising. Bila ada masalah dia, ya Allah, pergi kepada Allah. Balik kepada Allah. Cari jalan. Cari jalan. Masya Allah. Kan? Nampaklah nanti. Begitu. Baik, sambung sikit lagi. Baik, jadi, bila sebut tentang perasaan ni, sebab apa perasaan? Kenapa saya katakan pahala ni akan pergi kepada perasaan? Sebab pahala ni, dia akan menundukkan perasaan. Bila kita beramal dengan ikhlas, ikut kepada niat yang benar, Allah berikan kita pahala, maka Allah hilangkan perasaan takut pada dunia. Ni contoh, saya ambil contoh apa? Duit. Okey. Sekarang ni duit ni ujian. Inna ja'alna ma'alal ard. Allah kata Allah jadikan duit ini perhiasan. Tengok surah Al-Kahfi, perhiasan. Ayat 7. Untuk tengok siapa yang ayyukum ahsanu amala. Ahsanu. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Baik, apa amalan yang baik pada duit ini? Kumpul? Tidak. Amalan yang duit yang baik pada duit itu adalah infak. Infak atau dia panggil nafkah. Nafkah yang wajib, ada nafkah yang sunat. Nafkah ni maksudnya infak lah, pemberian. Nafkah yang wajib, itu yang diwajibkan. Itu zakat, itu wajib. Nama infak, zakat. Kemudian keluarga. Itu pun bukan duit. Nafkah tu apa yang diperlukan. Apa yang bagusnya, bila kata pergi kerja, niat nak menyelesaikan isu nafkah, maka Allah kurniakan pahala. Bila Allah kurniakan pahala, berapa banyak? Wallahu alam, ini kerja Allah. Allah punya kuasa untuk menentukan pahala kita atas keikhlasan kita. Maka duit tadi, Allah hilangkan perasaan takut, maka Allah gantikan perasaan selamat, gembira je, gembira. Orang kadang-kadang nak gembira dengan duit, dia pergi main dengan harta. Dia seronok cari harta, seronok cari benda yang dia nak. Seronok. Tak selesai masalah dia. Nak selesai masalah ketakutan pada duit, gembirakan dengan pahala. Itu cara dia tuan-tuan. Sedekah, wakaf boleh. Ni. Itu. Siapa? Ini amal yang terbaik. Amal ahsanu amala. Amal terbaik. Baik, lawan kepada perkara ini gembira, sedih. Maka apabila duit ini mengundang dosa atau bala, kita akan kesedihan dengan duit ini tuan-tuan. Hati-hati kesedihan ni. Sebab tu ni soal dunia ni. Allah buat ni. Hal dunia baru ni. Tak selesai lagi ni. Ada orang sedih dengan duit. Malah ada yang takut. Kadang-kadang dengan duit lah. Menyebabkan dia takut kena ada musuh. Ada orang, dia rasa macam diperhatikan. Ada orang ikut dia. Hati-hati. Hati-hati. Dulu kita tak ada perasaan itu. Kenapa sekarang bila ada duit ada perasaan gitu? Bimbang-bimbang. Duit itu tidak digunakan untuk pahala. Hati-hati. Silat hari bulan, duit itu menjadi beban bagi dia, menjadi satu benda yang bala, mengundang bala, bencana. Ini hati-hati. Tapi kadang-kadang dia ni, duit dia tak berapa nak ada. Dapat dia habis bagi infak, bagi wakaf, semua-semua. Berbanding dengan satu pihak ni ada duit, tapi kesedihan dia. Rasa macam tak cukup je. Perasaan tu takut je. Takut habis. Yang kawan ni, dia duk buat amal. Maka Allah bagi dia kekuatan, tuan-tuan. Itu cara dia. Nak tahu, kita tak nampak pahala dari sudut benda, tetapi Allah berikan rasa. Duit, dia beli barang. Dia beli barang. Kalau buntu macam mana? Buntu apa?
Jangan ada buntu saja. Orang bertakwa tak ada istilah buntu. Apa yang dibuntu kan? Duit. Pasal duit, buntu. Sekarang ni sebelum duit tu kan kena cari pahala. Jadi pastikan jalan mencari duit itu berpahala. Jangan sampai buntu. Jangan sampai kita buntu. Cek baliklah jalan untuk ke pahala. Contoh, bila kata duit, katalah kerja ataupun berniaga. Perjalanan nak ke cari duit tu, apa yang kita buat? Kena cek lah. Adakah sampai meninggalkan syariat? Sampai buka aurat, kena buka aurat, kena lambatkan solat. Solat jadi lambat, aurat jadi tak jaga. Lepas tu, macam kita pula orang lelaki, dia ada wajib nafkah mendidik. Mendidik ni. Kerana cari duitnya pasal mendidik isteri pun tidak. Mendidik anak pun dibiarkan. Okey. Cari duit ni. Orang lelaki ni. Sebab buat duit ni kita letak kat lelaki dululah, rijal. Dia ada mak ayah ada. Mak ayah ni. Cari duitnya pasal. Bagi alasan saja dekat mak. Sibuk. Duitnya pasal. Jemaah pula solat, pergi kat masjid. Mandangkan masjid sekarang ni belum buka penuh, tak apa lah dulu sebelum ni sebelum Covid ni. Jemaah ke masjid ni. Mana jemaah dah? Jemaah mana jemaah? Sibuk dah sebab cari duit. Sekarang Allah bagi contoh ujian Covid. Isu duit. Terang-terang Allah bagi isu duit. Rasakan Allah. Ya Allah. Dulu tak ada Covid. Dah kita ada masalah duit juga. Sekarang Allah bagi Covid. Mana lagi mahal? Duit ataupun kesihatan? Jadi cek. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Ni belum lagi. Bila kata soal akidah pula pasal duit. Yang tak ada tu duit disebut tak ada rezeki. Jadi ini semua mengundang dosa ni tuan-tuan. Isu satu je duit. Tapi tak ada duit, tak ada rezeki. Dah tahulah cari duit ni cari apa? Cari rezeki. Oh, cari rezeki. Awak tak jaga solat. Nanti kan jaga solat lambat pula. Lah, kata cari rezeki. Dah jaga solat bukan cari rezeki. Tutup aurat bukan cari rezeki. Taat dengan mak ayah bukan cari rezeki. Mendidik isteri anak-anak bukan cari rezeki. Ini semua tak buat. Pangkah. Tiba-tiba duk bising tak ada rezeki. Ini yang berlaku. Dia tak akan jadi buntunya tuan-tuan. Sebab tu kata, kalau tak ada buat masa sekarang, katalah tak ada kerja. Kerja untuk duit tak ada. Tapi kerja yang lain-lain banyak. Kerja solat ada. Kerja macam contoh lelaki. Memang lelaki auratnya simple. Tapi perempuan auratnya payah. Lihat menjaga aurat. Jadi lelaki lah yang kena take care untuk aurat perempuan. Itu pun satu kepayahan bagi lelaki. Dah perhati tengok keluar perhati. Kalaulah kena jaga pun dibayar gaji, perhatikan keluar masuk. Dah, kalau isteri kita keluar masuk tak perhati, takkan free-free tuan-tuan. Ingat percuma tengok perhati isteri, tengok ni masuk balik. Ni tak ikut KPI ni, tukar. Bang, kenapa bang? Abang dibayar oleh Allah. Ingat nak bayar duit ni dengan apa? Mana-mana dapat ni, nak bayar kereta, bayar rumah, bayar ni. Allah lah bayar. Tugas abang, pastikan kamu ni. Ni masuk. Tengok solat. Ingatkan ni, solat. Kita pasal duit dia. Belum cerita tu tak ada rezeki tadi tu. Akidah tu. Sebut tak ada duit, malu. Sebut tak ada rezeki, selamba. Tak ada rezeki. Tak rasa malu pun sebut tak ada rezeki. Padahal rezeki melambak-lambak dapat. Ini dia. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Ini, sebab itu kadang-kadang ketakutan itu.
Jadi sekarang alihkan. Nak duit itu jadi pahala, jangan sampai syariat yang sedia ada terhalang. Dah ustaz nanti kan perhati isteri kan kena marah pula. Dah tu kalau kita bekerja sanggup pula kena marah dengan orang. Kena marah. Saya menjalankan tugas sanggup pula. Dah kena marah dengan isteri nak bising. Marah. Marah bang. Contoh kan. Tak kira. Marah tak marah. Bukan kamu yang bayar rezeki abang, kata. Clear, cakap begitu. Sekarang ini kita tak bawa kepada ketakutan kepada Allah. Kita banyak takut tak ada duit. Patut kata nanti kan kalau kita tak buat apa yang Allah suruh ni, tahu tak duit ni datang dengan apa? Datang dengan ridha Allah. Patut kita bagi tazkir macam ni, kita bagi tahu. Kita bagi tahu dengan Allah, dengan anak-anak kita tentang perkara ini. Sebagai contoh. Lagi apa dunia tadi ni? Ini bab duit, katalah saya cerita bab isteri pula. Dunia. Penutup. Nanti kita sambung lagi insya-Allah. Ini bab pahala, ini bab dosa. Ada orang kata ada isteri ni ngundang bala. Seorang pun cukup lah ustaz. Kalau dua orang pun pening. Ada pula tu kata, kalau isteri dah diam, suami tak cari lain. Dah tu, cari lain ni sebab apa? Sebab isteri tak perform. Cari lain. Isteri ni, urusan dunia kita, urusan akhirat, didik dia, kenal Allah. Didik kenal Allah, dapat pahala. Bila dapat pahala, kita akan jadi orang yang gembira dengan isteri kita. Dan tiada ketakutan. Ramai orang kata, ustaz macam mana tak nak takut isteri? Masalah bukan tak takut isteri. Isteri tak menakut isteri tak takut pada suami. Ataupun isteri menakutkan. Minta maaf cakap. Kalau ikut pada perbahasan dosa pahala ni, ada dosa tu. Sebab apa tak didik isteri? Macam mana boleh sampai kita takut dengan isteri? Takut apa? Kan mengajuk, karang begini, karang begitu. Atau benda tu tak berlaku. Didiklah. Ustaz kan bergaduh. Bergaduh isu apa? Kena check lah gaduh isu apa. Kalau isu nak menegakkan akidah bergaduh, tak apalah. Kalau bergaduh masak tak masak, baju tak ikut ini, dunia bergaduh tu ngada. Faham? Didik kenal Allah nombor satu. Sebab pada isteri tu kasih sayang. Yang dikenal apa? Dia kenal belayan. Dia kenal I love you, dia kenal anniversary, apa kenal lagi? Allah. Macam mana nak kenalkan Allah? Suami pun tak kenal. Tak kenal Allah. Pahala. Itu kalau seorang isteri, 2, 3, 4. Di mana teori kata banyak isteri banyak bala? Tak ada. Dia bukan soal banyak isteri banyak bala. Banyak bala ni sebab nombor 2 tak didik, nombor 3 tak didik, nombor 4 tak didik, nombor 1 tak terdidik. Ni semua tak terdidik ni. Ni memang cari penyakit lah. Isteri sedekah pemberian duit. Masalahnya bila dah suami bagi duit kat isteri tu, apa akadnya? Bagi pegang atau bagi pada isteri? Kalau ni duit abang bagi kamu, dah jadi duit isteri lah, bukan duit suami lah. Kalau tolong pegangkan duit abang, tu lain. Kalau tolong pegangkan duit abang, kalau nak buat apa-apa, kena tanya abang. Macam tu. Tanya suami. Bang, duit abang ni boleh tak saya sedekahkan? Tu lain. Tapi nalah pandai-pandailah awak, ni duit kamu. Ni pakailah. Kok pakailah dia nak buat apa? Tapi, kena tanya juga. Buat benda yang haram kan suami juga kena. Kenapa kamu tak perhatikan isteri kamu? Lantak dia lah katanya. Lantak tak lantak. Dan nak pula duit isteri sendiri. Lagilah suami diam terus. Tak berani lah ustaz, duit dia ustaz. Kita nak tegur apa? Tak boleh lah kita kan. MBSA contoh. Majlis Pembandaran Shah Alam contoh. Penguat kuasa datang. Meniaga tanpa lesen. Walaupun dah duit orang tu tuan-tuan. Penguat kuasa kata tak ada lesen, aku sita je. Faham? Sama juga dengan suami. Duit kamu. Tapi penguat kuasa pada saya. Abang. Maka,
Apa saja yang haram, abang akan tegur. Abang tak redha atas perkara kamu buat dengan duit itu dengan haram. Sebab duit itu sebenarnya milik Allah, bukan milik kamu. Oh, baru betul. Buntu dengan kesihatan, tak tahu nak buat apa. Kesihatan, tak tahu nak buat apa. Tengah sakit, banyak istighfar. Bukan tak tahu nak buat apa. Puan Syed. Nah, jangan kata tak tahu nak buat apa. Tu yang makin sakit tu. Sebenarnya, kalau dah kita diganggu dengan perasaan kesihatan ke apa ke, bukan soalannya tak tahu buat apa. Sekarang ni Allah uji sakit dunia. Allah uji sakit dunia macam mana nak pahala? Bukankah sakit tu penggugur pada penghapus pada dosa? Jadi, apa yang kena buat? Dekatkan diri pada Allah lah, bukan duk cari ubat. Kadang-kadang kita sakit, nampak ubat. Tak nampak ke sakit kita nampak bahawa penebus dosa? Tu nampak yang tu dulu. Kemudian kita istighfar, ya Allah. Banyakkan muhasabah. Ini cara kita nak menyelesaikan dari dalam. Sebab dia datang dengan dua keadaan. Menguji luaran, menguji dalaman. Luaran itu luaran. Luaran itu luaran ini cerita. Tapi jangan sampai dalam tak tahu nak buat apa. Dalam banyak kerja yang perlu kita selesaikan. Nah? Jadi sebenarnya mah yang mulakan Allah SWT. Tuan-tuan nak buat apa? Jaga keyakinan. Ustaz nak berjaya dalam perniagaan apa tadi Cikgu Amir? Sekejap. Saya pernah dengar nak berjaya dalam perniagaan, berjaya dalam bisnes dan promosi, kelantang beramal dan miskin, nak Allah dengan datang ke semua minta komen Ustaz. Dia kata pun ada Ustaz. Kena tengoklah faham dia macam mana. Tak kisahlah Ustaz ke tak Ustaz. Memanglah kita kena ada syariat itu. Tapi cerita sekarang ni kita tengah cerita tentang hakikatnya, dalamannya, dosa pahalanya. Kita tidak menafikan syariat. Selagi mana syariat itu tidak menghalang hakikat. Syariat itu tidak menghalang hakikatnya. Contoh tadi, kalau tak bersyariat, kalau tak buat macam ni customer datang, dah terhalang hakikat tu. Sedangkan hakikat yang mendatangkan customer itu bukan promosi itu. Hati-hati. Tak kisahlah. Kadang-kadang ustaz berniaga. Ustaz betul dah, berniaga tu kadang terikut-ikut cara berniaga yang belajar dekat WB School contoh. Ada business and administration, business ni. Kadang-kadang dia campur aduk dua-dua tu. Kena clear. Jadi, sekarang ni, jangan keluarkan statement kalau tak promosi macam mana nak dapat. Promosi satu bab. Awak ustaz. Patutnya ustaz lah yang patut pandai menceritakan balik tentang kita promosi je yang mendatangkan customer Allah. Patutnya cakap lah begitu. Habis tu kalau tak promosi boleh datang tak? Kalau kamu makam wali, kamu buatlah macam tu. Dah kita ni makam wali, promosi je lah. Dah kita ni pun bukan kata orang tak kenal, Allah pun tak kenal kita. Kata cakap macam tu. Allah pun tak kenal, nak minta orang kenal. Kalau tak nak promosi, make sure Allah kenal dulu. Makam wali. Ya Allah, datangkan orang. Tak payah promosi, minta ke Allah. Zup, datang. Jangan main. Ini dengan Allah pun terkial-kial lagi. Nak orang kenal. Tak payah. Jadi, pergi buat promosi tu. Patutnya kena didik umat. Jangan sandar pada usaha. Jangan sandar pada usaha. Time inilah nak berdakwahnya. Ini tidak. Kadang-kadang kita pun ikut sekali kaedah promosi perniagaan. Nak buat-buat macam nak makan. Makanlah makan nasi. Tapi boleh tak kalau tak makan tu kenyang? Boleh. Puasa? Ya tak iyalah. Nampak? Sebab tu kita ni. Jangan strict sangat. Straight nampak kat benda. Walhal kita lupa kedudukan hakikat kita di mana. Yang memberi kenyang, yang memberi lapar, yang memberi haus, yang memberi segala nikmat, itu Allah. Makan-makanlah. Nak minum-minumlah. Itu maksud dia. Nak meniaga-meniaga lah. Apa pun tak alam. Tapi kalau dah sampai tahap cakap, ni kalau tak buat ni kan tak dapat rezeki. Macam mana tu? Tak buat tak dapat rezeki. Maksudnya makam asbab tetap makam asbab. Usaha tetap usaha, kuasa tetap Allah. Rezeki tetap ada pada Allah. Tu je. Baik, berbalik pada tadi. Tu contoh isteri tadi ni, dunia.
Jadi kalau tak nak ada masalah pada isteri ni bagi suami, maka jadikan dia pahala. Maka jangan menghilangkan masalah takut, sedih, itu dengan pahala lah. Bila kita mendidik isteri ni bersungguh-sungguh, biarpun susah, biarpun payah, tapi ada usaha nak mendidik, Allah bagi gembira. Nanti kan isteri pun pening. Saya macam ni macam-macam bagi masalah abang. Abang okey. Lepas tu, Cik Imam pun cakap, jangan perasan abang okey sebab hasil mendidik itu. Walaupun kamu pun masih belum okey. Tapi usaha mendidik itu, Allah kira pahala, abang lega. Walaupun perangai kamu ni tak berubah lagi. Silat hari bulan, Allah buat kita boleh terima perangai buruk dia tu. Sebab kita usaha mendidik, usaha didik. Ya Allah, ni jenis kerah batu ni tak tahu keturunan apa ni. Didik lagi. Ya Allah, lihat betul. Didik lagi. Last sekali, gembira. Perangai sama juga. Tapi sebab gembira? Sebab kamu mendidik tu. Mendidik itulah mendatangkan pahala. Nak pula mendidik bukan sebab isteri itu kena jadi baik supaya boleh berkhidmat sebagai seorang suami, supaya balik ditatang, disambut, di macam-macam benda lah dia nak daripada isteri tu. Ni tidak. Dia niat, dia didik sebab Allah suruh. Dia didik, Allah suruh. Jadi tak jadi, tolak belakang. Dia nak, aku nak didik dia. Bila didik, perangai tak berubah pun. Balik-balik menghedik juga kerjanya. Tapi tak berhenti mendidik. Lega di hati tu. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga dengan isteri. Isteri kata suami. Sebab itu, suami ke isteri ke seorang ke dua orang ke tiga orang ke empat orang ke, pahala tu mesti mau ada. Tu cerita dia. Jangan cerita, oh isteri dah okey seorang, sebab tu saya tak cari lagi. Dia kalau suami tu Allah takdirkan cerdik, Allah bagi dia kelebihan. Simple lah tuan-tuan. Cerita mudah. Kalau dengan empat ni boleh dapat amalan pahala yang banyak, kenapa satu? Atau ayat dia. Tapi Ustaz nak dua tak boleh, takdir. Ini namanya kahwin, ni takdir. Kalau ikut pada orang, semua orang nak. Jangan bagi, sebab saya ada nampak. Ada penuntut ni saya nampak. Dia bagi komen kata apa? Isteri ni kalau dah diam, dia tak ada suami nak kahwin lagi ni. Di mana perbahasan takdirnya? Kahwin lagi, itu takdir. Bukan sebab isteri diam. Bukan isteri, kalau begitu dia cerita terbalik pula. Dah isteri bising, kahwin lagi. Dah isteri tak betul, kahwin lagi. Itu salah tu. Fahaman salah. Dia ni tambah ke, tak tambah ke, itu takdir Allah. Jika Allah takdirkan kamu tambah isteri, kamu tak didik isteri, bala besar bagi kamu. Itu saja lah. Nak sangat tambah, orang lain nak kahwin, dia pun nak kahwin. Tu makbul lah doa kahwin lagi. Tu tak didik isteri, memang bala lah. Ni dia didik pula isteri dia. Memang jenis mendidik. Tutup Allah takdirkan dia kahwin lagi, didik lagi. Tutup kahwin lagi, didik lagi. Apa masalahnya? Tak ada masalah lah. Masalahnya tak mendidik. Itu saja. Bukan sebab isteri tak ada masalah. Ni isteri tak ada masalah ni. Isteri tak ada masalah ni jadi apa nak tambah lagi, tambah-tambah masalah Ustaz. Don't rock the boat katanya. Boy cakap orang putih. Don't rock the boat katanya. Serik itu sebab apa? Diri sendirilah tak mengundang pahala. Sama dengan isteri. Kenapa jadi bala, jadi berat? Cek balik. Ada pahala tak? Macam nak cek. Banyak marah daripada banyak buat amal. Itu maksud dia. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Kalau suami perangai buruk, tapi kalau dia suruh buat perkara yang baik, kiranya dia dah buat dah tanggungjawab mendidik. Moga Allah pandang kebaikan yang dia ni, mendidik ni, dia nama pun mendidik. Mendidik itu adalah mengajak dan membimbing kepada kebaikan. Menjadi masalah besar bila dia mengajak kepada kebaikan, dia buruk. Masalah besar bagi dia sebenarnya. Sebab yang dia ajak itu benda baik. Tiba-tiba dia tak buat. Rugilah bagi dia. Tapi yang diajak
Kalau anda faham tentang apa yang diajar itu kebaikan, maka untunglah bagi anda. Simple ya. Macam isteri. Dia dah mendidik. Dia dah lakukan apa yang suami suruh. Di saat suami dia tu tak buat apa yang disuruh. Suruh orang solat, dia tak solat. Tapi tak apalah solat ni suami suruh ke tak suruh ke, kena solat juga. Contoh aurat. Suami suruh ke tak suruh ke, kena tutup aurat juga. Contohnya jadi baik. Suami suruh ke tak suruh ke, kena jadi baik juga. Cuma suami ni sepatutnya dia kena jadi pemantau, supervisor atas apa yang Allah suruh buat. Tapi dia buat tak tahu. Ataupun dia buat, dia suruh dia. Tapi dia ni tak buat apa yang Allah suruh juga. Memang kenalah dia. Dia bukan soal mendidik ni walaupun dia, dia lepas tak. Saya didik. Abang dah didik. Ingat, mendidik ni mesti dari orang yang dah terdidik sepatutnya. Soal mendidik. Bukan main suka-suka nak mendidik saja. Erti kata lain, suami kena bersedia atau dah terdidik. Kena siap sedia dah. Kena ingat, bukan kata hanya menyuruh tetapi tidak berbuat. Sedangkan agama itu bermula dengan berbuat dan mengajak. Bukan menyuruh. Agama bukan menyuruh. Suruhan itu Allah. Allah yang menyuruh dan mengarah. Tapi mengajak, memberi peringatan. Itu cara dia. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Khair. Jadi maknanya apa? Dalam konteks dosa pahala ni memang nampaklah jalan dia itu jelas. Kegembiraan, tiada ketakutan, itu menundukkan perasaan. Dunia ini tidak lagi dikawal oleh perasaan, yang mana perasaan itu telah ditundukkan oleh pahala. Pahala telah gembirakan perasaan. Jadi apa jua keadaan dunia ni tidak pengaruh perasaan dia, kerana pahala telah pengaruhi perasaan. Itulah iman. Iman dah. Itu kata cara kawal tu dengan pahala. Jadi sebab tu bila kita nak kawal perasaan, maka isi dengan pahala. Kena buat dengan yakin dengan Allah. Kalau semua suami macam ustaz senang cerita, ya ke senang cerita macam saya? Betul ke? Betul ke puan? Betul ke statement tu? Dia tengah mengaji ni keluar statement macam tu. Betul ke statement macam tu? Kalau suami macam saya semua senang cerita. Adakah hidup ni untuk senang cerita? Kalau senang cerita tu syurga. Kalau dah semua suami macam saya, cerita lain pula. Faham? Dia ada cerita lain. Cerita ni Allah yang buat. Kita bukan yang menentukan cerita. Plot, story, cerita tu bukan kita tentukan. Tugas kita buat apa yang telah ditakdirkan. Bukan, senanglah suami macam ustaz. Ya ke? Saya nak bagi tahu. Mendapat suami yang buruk dengan suami yang baik, itu lebih parah dapat suami yang baik. Kenapa pula? Kalau dapat suami yang baik, kalau puan tak jadi orang baik, siap. Apa alasan? Apa alasan kalau tak dapat jadi baik? Jangan main-main. Nanti kan, bibit nama je suami ustaz. Tapi isteri tak start lagi katanya. Cakap apa? Lebih baik contoh kata suami buruk pula. Padanlah suami dia buruk. Hebatlah dia kan, suami buruk pun dia boleh sabar. Allah. Ataupun kalau perangai dia buruk, memang padanlah sama-sama buruk. Macam mana? Kalau dapat suami yang baik, nampak? Dapat suami baik, perangai isteri tu. Dia sebenarnya maksud ustaz tu faham. Saya faham maksud dia. Namun lebih baik turun bela kena ada ilmu. Kalau terus pada macam ustaz, itu kita bagi bahasa yang jelas je. Saya pun bagilah baca bahasa yang jelas pula. Sekarang ni kena ada ilmu. Ni mengaji ni. Itu cerita dia. Sebab itu dalam bab kita sebab tu kena faham pengajian. Sebab tu kita beramal, kena faham. Sebab tu ternyata kadang-kadang orang ni nak beramal tapi tidak faham. Apa maksud amal? Nak perbuatan, nak suami yang ada ilmu, nak suami yang ini,
nak suami yang itu, nak isteri yang macam ini. Tapi dia tak faham yang macam itu, macam ini tu siapa bagi? Allah. Sekarang ni Allah kata, aku yang berhak nak bagi macam mana macam itu. Kalau aku uji yang macam tu ataupun yang macam-macam, kamu nak macam mana? Allah kata. Itu maksud dia. Jadi saya menyampaikan dalam konteks apa yang Allah nak. Jadi suami kena macam ni. Allah nak suami mendidik. Tapi ada tak cerita tentang takdir ujian? Ada. Bila keadaan itu sebaliknya berlaku, kena fahamlah pula. Kalau dah tak ada akad, dia pakai bagi je duit, mana dia bagilah tu. Ini masuk dia cakap apa? Ni duit ni tolong pegang. Tolong pegang ni tak boleh guna. Tapi kalau dia bagi tu nak pakai lah. Ya pakai je lah. Macam mana? Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Baik. Sebab itu pentingnya ada ustaz suami dia cara kasar suka pukul tu macam mana? Tangkap masuk jil. Payah-payah no. Tangkap pun masuk jil. Habis cerita. Benda-benda macam ni sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Sebab itulah berbalik pada apa? Inilah kesimpulan tutup, sambung dulu. Dia ni masalah ni kehidupan ni tak selesai ni. Bila-bila isu-isu macam ni keluar, tahu apa sebab tak selesai? Ni. Tak mula membersih. Tak balik kepada hati mengenal Allah. Tiba-tiba nak pegang dunia. Ni masalah. Ni yang akhirnya berlakulah banyak konflik kemelut yang ada. Dah satu hal nak kena bersihkan balik ni. Antara nak bersih kotor balik, Patutnya pegang itu dengan bersih. Ni pegang tu dah kotor dah ni. Itu cerita dia. Ini sedang jemaah yang menekan Allah SWT. Allahu Akbar. Jadi, baik. Untuk malam ni, cukup setakat tu dulu. Inilah dia hal yang berkenaan dengan benarlah dalam melihat. Tengok, kadang-kadang kita gagal dalam melihat kebenaran. Bila gagal dalam melihat kebenaran, kita kena terima natijah yang berlaku di pertengahan jalan atau penghujung ni. Kadang-kadang kita nak betulkan balik, ya tuan-tuan. Sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Nak betulkan balik di pertengahan itu. Di saat kita bertemu dengan kebenaran, memang akan bertembung lah. Bertembung. Maka, bila bertembung itu, maka anda kena faham, bila nak mencari kebenaran, itu bukan keadaan yang menentukan kita. Jadi itu datanglah tadi ujian tadi. Sabar dengan keadaan. Kita nak cari kebenaran, teruskan perjalanan. Biarpun susah macam mana, itu sepatutnya. InsyaAllah kita sambunglah perbahasan kita ni ya. Dalam siri yang berikutnya besok malam insyaAllah. Teruskan istiqamah, jangan sugih dalam menuntut ilmu ni. Sebab dalam membersihkan ni, memang banyak dugaan untuk menyelesaikan kemelut-kemelut. Dalam fikiran ni banyak macam-macam perkara yang kita fikirkan, apatah lagi yang sedang berhadapan dengan kemulut-kemulut yang berada di depan mata itu. Mudah-mudahanlah dengan besar payahnya kita mengaji ni sampai malam-malam macam ni dengan tujuan satu aja, sebab kita nak dapat sebuah kehidupan yang bahagia di sana, di syurga sana ya. Kalaupun kita tidak dapat di sini, tapi mudah-mudahan dengan kefahaman kita yang Allah bagi dan dengan amalan yang ikhlas kerana Allah cover dengan pahala, maka bayarannya nanti kita nak kehidupan di akhirat sana. Ya, insya-Allah. Baik, saya kira cukup setakat tu dulu. Mohon ampun maaf atas segala kekurangan, kata-kata tu kurang bicara. Hanya Allah Taala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam ini. Tutup dengan sama-sama kita baca doa insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Allahumma zidna ilma wa zukna fahma. Allahumma faqihna fi din wa alina bitaqwil. Allah Rahman Rahim, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Razak, Ya Wahhab, Ya Allah. Segala puji bagimu, Ya Allah Tuhan sekalian alam, selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang menguasai segala kekuasaan langit dan bumi, Ya Allah. Lihatlah kami pada malam ni, Ya Allah. Kami berusaha payah untuk mendapat ketaatan untuk-Mu, Ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah, bantu kami dalam setiap perkara yang kami lakukan. Hal-hal yang berkenaan dengan dunia dan akhirat, Ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, Allah yang Maha Perkasa, yang Maha mengetahui segala-galanya, Ya Allah. Jika di kalangan kami ini sedang berhadapan dengan kemulut ujian kehidupan, Ya Allah, kesusahan, Ya Allah, Kau tabahkan hatinya, Ya Allah. Berikan kekuatan iman baginya, Ya Allah. Ya Allah, permudahkan segala perjalanan hidupnya, Ya Allah. Kau gantikanlah dia dengan pahala yang banyak, melimpah ruah, Ya Allah. Kau hilangkan segala kesakitan, keresahan, kegelisahan yang dia sedang hadapi, Ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah, jika di kalangan kami ini ada yang sakit, Ya Allah, uji dengan kesakitan, Ya Allah, jangan buntukan dia, Ya Allah. Bukakanlah fikiran dia, hati dia untuk melihat kesakitan ini sebagai pertukaran untuk menghapuskan segala dosa-dosa, Ya Allah. Ya Allah, dengan sifat kesembuhan-Mu, Ya Allah, sembuhkanlah, Ya Allah, penyakit-penyakit yang ada pada sesiapa yang ada pada hari ini dan juga nanti ada, Ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah, jika di kalangan kami ini ada diuji kesempitan rezeki, Ya Allah, sempit, Ya Allah, Kau lapangkanlah, Ya Allah. Sekiranya ada dosa yang menghalang, Ya Allah, ampunkanlah, Ya Allah. Janganlah asbab dosa-dosa mereka ini, Ya Allah, terhalang rezeki untuk sampai kepada mereka, Ya Allah. Lapangkanlah selapang-lapangnya, Ya Allah. Sesungguhnya rezeki itu sifat-Mu, Ya Allah. Huwa Razzaq, Zul Quwwatil Matin. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah, perkenankanlah segala permintaan kami, Ya Allah. Perkenankanlah segala permintaan kami di saat kami perlukan pada bila-bila masa, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqq. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.